Okay, nampak. Okay, so tadi dah cikgu dah explain kan antara akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap ni. Okay, next pergi akaun semasa pula. Okay, ni selalunya syarikat lah. Syarikat-syarikat kan nak keluarkan cek, dia pakai akaun semasa. Okay, untuk perniagaan. Okay. Okay, lepas tu apa lagi? Tapi simpanan dalam akaun tu tidak dibayar faedah. Yelah kan syarikat-syarikat perniagaan tu dia buka akaun untuk letak duit dia yang juta-juta kan dalam akaun tu. And then boleh guna cek. Tapi tak adalah bank tu nak bagi dia faedah. Yeah. Cuma bank tu akan kenakan charge perkhidmatan. Maksudnya itu untuk dia orang syarikat tu untuk simpan duit dia je supaya duit dia tak hilang. Okey. Tapi ada juga bank yang bayar faedah kepada pemegang. Tengok bank lah. Okey. Lepas tu sekejap pasal apa lagi? Okey, dia kata apa? Selain cek, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit. Ada yang guna, tak semestinya guna cek. Cek apa tu yang kertas tu, ada yang guna bayar online pun boleh juga. Okey, cuma itulah bezanya akaun semasa ni dia tak ada faedah melainkan bank tu nak bagi dia faedah. Tapi dia untuk kegunaan perniagaan sahaja. So itulah akaun semasa. Boleh ke setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, kalau boleh kita terus jawab soalan ni lah. Okay, soalan ni. Nombor 1. Okay. Oh, cikgu tak ajar lagi pelaburan Sekejap Cikgu ajar pelaburan lah sekejap. Okay, pelaburan pula. Pelaburan tu maksudnya kamu laburkan duit, okay? Laburkan duit untuk mendapat keuntungan. Tu masuk pelaburan Okay, sekejap Okay, pelaburan. Contohnya, okay. Macam kita ada 3 jenis pelaburan. Ada yang saham, ada yang amanah saham, ada yang hartanah. Okay, kenapa nak buat pelaburan ni? Supaya kita dapat untung lah. Okay, kita kan pernah dengar kan investment kan? Nak invest. Okay, selalunya orang sekarang dia suka invest dekat ni, hartanah. Kan? Nampak tak orang yang suka beli rumah 5-6 biji? Ada tak kamu kenal siapa-siapa yang suka beli rumah 5-6 biji? Ada? Saudara ada tak? Respon ada tak? Kalau yang suka beli rumah tu, itu nama dia pelaburan hartanah. Okay? Pelaburan hartanah. Macam rumah. Okay? Kenapa nak beli 5-6 biji rumah? Sebabnya dia daripada 5-6 biji rumah ni lah dia boleh sewakan dekat orang. So orang akan bayar sewa kat dia. So dia dapatlah duit lebih, dia dapatlah income. Itu pelaburan dalam hal tanah. Faham tak pasal hal tanah ni? Respon. Faham. Okay, faham. Ada yang beli kedai kan, dia beli kedai, lepas tu dia sewakan kat orang. Itu pun hal tanah juga. So bulan-bulan orang bayar sewa kat dia kan. So tu duit income dia lah. Okay, dan dia guna duit income tu untuk bayar dekat bank yang dia beli rumah tu kan. Dia bayar, contoh dia beli 5-6 rumah. Lepas tu adalah 5-6 penyewa. Penyewa tu bayarkan kat dia sewa. Dia guna duit sewa tu bayar pada bank untuk selesaikan 5-6 rumah ni. Maksudnya kan dia tak guna duit dia pun, dia guna duit penyewa. So siapa yang untung? Penyewa ke tuan rumah? Tuan rumah. Tuan rumah lah untung kan. Dia guna duit orang untuk bayar bank. Lalah rumah tu dapat dekat tuan rumah, bukannya dapat kat penyewa So itulah beza penyewa dengan tuan rumah. Okey, tu dia buat ni lah, tu nama dia, orang tu dia buat pelaburan secara hal tanah Okey. Ada yang dia laburkan duit, dia tak suka yang hal tanah ni sebab dia kadang-kadang hal tanah ni bukan laku sangat, dia tengok tempat macam ni kan, dia kata apa? Okey, kejap okey. Macam mana nak clearkan benda ni Okey, kejap. Okey. Contohnya kan hal tanah ni dia kata Okey, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam hal tanah tu. Ada segi faktor apa? Keadaan ekonomi, okey.
dia tengok, maksudnya tengok lokasi juga. Okey, kalau lokasi tu macam tak berapa nak membangun, tak ramai lah orang nak sewa rumah tu. Okey. Kalau lokasi tu ada macam-macam kan, ada macam-macam kedai lah, ada senang apa, ada banyak, ada shopping mall lah apa semua, ramai lah orang nak sewa rumah kat situ. Maksudnya faktor tempat pun mempengaruhi. Faham ke? Faham tak ni? Faham. Contohnya kalau sewa rumah dekat tengah KL lagi mahal kan daripada sewa rumah dekat kampung-kampung so dia tengok tempat juga. Okay, itu dari segi hartanah. Okay, next. Okay, pernah dengar tak amanah saham? Amanah saham ni contohnya macam amanah saham Bumi Putera, ASB, amanah saham Bumi Putera. Pernah dengar tak amanah saham Bumi Putera ni? Pernah. Pernah kan? Okey. Amanah saham Bumi Putera ni dia adalah pengurus profesional. Maksudnya kan kamu letak duit kamu dalam ASB, nama dia Amanah Saham Bumi Putera. Dia hanya untuk orang Bumi Putera, hanya untuk orang Bumi Putera saja Cina, India tak boleh. Okey. Okey, so pengurus profesional ASB ni dia akan gunakan duit kamu tu untuk tujuan, dia akan masukkan duit yang kamu laburkan dalam ASB ni dalam macam-macam perniagaan. Okey. Tapi kita tak tahulah perniagaan apa. Tapi perniagaan yang mendapat kelulusan lah ya. So bila contohnya kan dia masukkan duit yang kamu dah masuk duit dalam ASB. Okey, contoh kamu masukkan berapa 10,000 contohnya. Okey, 10,000. Nanti orang dekat ASB ni, pengurus ASB ni dia akan gunakan duit 10,000 kamu ni untuk syarikat, contohnya syarikat apa? Syarikat makan kan, syarikat makanan, industri apa-apalah, industri makanan kan. Okey. Sebagai dia punya modal kan, nak tolong syarikat makanan industri ni. Okey. So kalau syarikat makanan industri ni dia untung, bila dia untung, so keuntungan ni pun kamu boleh dapat juga. Syarikat ni maksudnya keuntungan syarikat makanan ni dia untung, kamu pun boleh dapat sikit untung dia. So daripada 10,000 mungkin lepas tahun dia beranak jadi apa? Jadilah 11,000 kan. Macam tu. Itulah akaun simpanan akaun simpanan pula, Amanah Saham Bumi Putera. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Tapi kita tak tahulah perniagaan duit kita yang kita letak ni, yang kita laburkan ni, kita tak sure lah dia orang pengurus profesional ni dia gunakan duit kita tu dalam perniagaan apa kan. Tapi perniagaan yang okey lah kan, sebab dah nama pun Bumi Putera. Mestilah yang halal-halal tu tak. Okey. Okey, tu kalau amanah saham. Maksudnya kan kita tak payah pening apa-apa, letak je duit kat ASB, nanti adalah orang kat ASB tu tolong uruskan duit kita tu supaya duit kita beranak. Yang penting duit kita beranak. Okey, tu je. Okey, tu amanah saham. Okey, next. Kalau saham pula. Dah kumpat ke? Sekejap nilai saham. Okey, kalau saham dia kata apa kat sini? Dia kata sesebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat ni merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen. Okey, contohnya lah syarikat air. Syarikat air apa Air apa yang famous sekarang ni? Apa-apalah syarikat air. Indah Water. Indah Water. Bukan syarikat air tu ni, yang minum-minum tu. Kan sekarang suka minum air apa? Kowe. Air Kowe. Alah, air Life. yang macam live tu, yang macam ada biji-biji dalam air tu. Apa namanya? Sabar. Boba. Boba kan. Syarikat air boba contohnya lah kan. Macam tu ke je boba? Macam tu Okey, boba contohnya lah, nak buat syarikat air boba. Mesti perlukan modal. Okey, contohnya modal dia berapa? Nak buat syarikat air boba ni 100,000.
100,000 modal dia. Mana nak dapatkan modal dia? Daripada orang yang banyak duit lah kan. Okey, contoh ni lah kita ada nama macam Ali. Okey, Ali boleh lah nak tolong kan. Ali bagilah 70,000 modal untuk syarikat air boba ni. Lepas tu Abu tak cukup lagi kan 70,000, kita nak 100,000. Abu apa? Abu 20,000 dia bagi. Lagi satu Ahmad dia bagi tak cukup lah. Dah cukup ke belum 100,000 tu? Belum, tu baru 90,000. Lagi berapa lagi? 10,000. Lagi 10,000 kan? Lagi 10,000. Okey, so syarikat air boba ni disebabkan Ali yang paling banyak bagi modal 70,000. So Ali yang berkuasa. Maksudnya kan Ali lah yang akan tentukan siapa pekerja yang nak bekerja di syarikat air boba ni. Okey, ataupun dia nak pecat siapa-siapa. Nak pecat pula. Okey, bukan dia nak pecat siapa-siapa ke kan. Semua tu atas kuasa Ali. Sebab Ali yang bagi banyak duit 70,000. Faham tak? Faham. Sebab tu dia kata, dalam buku teks tu dia kata individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat. Okey, dengan syarat tertentu. Maksudnya kalau dia 70,000, dia lah paling berkuasa dalam ni. Lepas tu kalau syarikat air boba ni dia untung, contoh dia boleh untung banyak. So Ali punya keuntungan pun dia boleh dapat untung tu banyak juga berbanding dengan Abu dengan Ahmad ni. Sebab Ali paling banyak bagi modal 70,000. So kalau untung, Ali lah banyak untung. Sebab dia bagi 70,000. Tapi kalau syarikat air boba ni rugi, siapa yang paling rugi? Ali ke Abu ke Ahmad? Ali juga. Ali lah yang paling rugi sebab dia bagi 70,000 kan. Kalau untung dialah Ali yang paling untung. Kalau rugi Ali lah paling rugi. Itulah saham Okey, contohlah tiba-tiba Ahmad ni dia tak cukup, dia tak nak bagi 10,000, dia nak bagi 5,000 je. So balance lagi berapa nak dapatkan 100,000 ni? Lagi 5,000 kan? Ni berapa dah ni? Ni baru 95,000. Okey, lagi 5,000. Mana nak dapat lagi 5,000 ni? Itu yang syarikat air boba ni ada buka kepada siapa-siapa yang nak beli saham dia kan. Mungkin Fatimah kan. Fatimah nak beli RM500. Lepas tu siapa? Suhana nak beli 1,000. Siapa lagi? Siapa-siapalah untuk cukupkan 5,000 ni. So Fatimah dengan Suhana ni pun dikira jugalah sebagai pemilik syarikat ni. Tapi dia punya bahagian saham dia sikit je lah. Faham tak yang ni? Faham ke? Faham. Okey, itulah bezanya antara saham. Kenapa ni? Itulah bezanya antara saham dengan amanah saham. Kalau saham, kita beli saham syarikat tu, kalau kita beli, kita bagi banyak modal, kita berkuasa dalam syarikat tu. Okey? Kita yang tentukan syarikat tu punya pekerja, nak siapa. So kita ada function lah juga. Itu saham. Tapi kalau amanah saham, kita tak ada kuasa apa-apa. Kita bagi je duit kat amanah saham tu. Orang yang dekat amanah saham tu, orang yang pengurus profesional, dia yang uruskan duit kita untuk buat apa-apa. Yang penting akhir tahun kita dapat lebihan duit. Tapi kita tak ada kuasa lah. Kita tak ada kuasa nak tentukan siapa nak bekerja kat syarikat tu, syarikat ni ke tak. Tak ada kuasa. Kerja kita bagi duit, akhir tahun dapat duit lebihan sikit kan. Kalau hartanah, kita belilah rumah 5-6 rumah ke 5-6 tanah ke yang kita sewakan. Okey, itulah beza dia. Okey, dah pukul 4, dah 45 minit dah. Nak sambung lagi ke? Ke nak sambung nanti je? Ke nak jawab soalan ni dulu? Boleh ke lagi? Kisah. Okey, sekejap kita buat soalan ni sekejap Ni bukan soalan kira pun, soalan apa ni? Soalan baca-baca je. Okey, ni simpanan. Ada berapa tadi jenis simpanan? 3.
Okey, ada 3 jenis simpanan kenapa tak boleh tulis sini? Sekejap Okey, oh ni patutlah. Okey, ada 3 jenis simpanan. Apa dia? Akaun simpanan lagi? Mau belajar akaun simpanan? Tetap. Okey, akaun simpanan tetap. Lagi? Akaun semasa. Okey, akaun semasa. Okey, pelaburan pula. Ada 3 jenis pelaburan. Pelaburan saham lagi? Amanah saham. Amanah saham. Lagi? Hartanah. Hartanah. Okey. Okey. Next. Okay, B. Dia kata akaun simpanan membolehkan individu mengeluarkan wang pada bila-bila masa dengan menggunakan kemudahan overdraft. Oh, apa maksud overdraft? Okey, overdraft ni kan dia untuk akaun semasa saja Dia untuk akaun semasa. Yang syarikat-syarikat tu. Okey, contohnya kan syarikat A dalam akaun semasa dia ada 500,000. Okey. Dia nak kena bagi dekat syarikat B. Dia nak kena bagi 600,000. Tapi dalam akaun semasa dia ada 500,000 je kan? Cukup tak dia nak bagi 600,000 ni? Tak cukup. Tapi bank boleh pinjamkan bank boleh pinjamkan. Dia boleh pinjamkan 100,000. Okey, bank boleh pinjamkan sebanyak 100,000. Maksudnya syarikat B boleh dapat 600,000 lah. Walaupun syarikat A ni ada 500,000 je. Tapi syarikat A ni lah yang akan berhutang dengan bank sebanyak 100,000. Itulah kita panggil overdraft. So overdraft ni hanya untuk syarikat-syarikat yang buat perniagaan. So kalau overdraft ni kita panggil akaun apa ni? Dalam akaun apa ni overdraft? Akaun semasa. Ya, dia dalam akaun semasa. Okay, so overdraft ni hanya dalam akaun semasa saja. Okay, jadi kat sini statement ni dia kata apa? Dia kata akaun simpanan, ni akaun simpanan tau, bukan akaun semasa ni. Dia membolehkan individu mengeluarkan wang pada bila-bila masa dengan menggunakan kemudahan overdraft. Ya ke? Boleh ke bank bagi pinjam duit? Tak boleh. Okay, so palsu Bank hanya boleh bagi pinjam duit kepada akaun semasa saja, iaitu syarikat-syarikat yang buat perniagaan tu saja. Okay, next. Pengeluaran wang daripada akaun simpanan tetap sebelum tempoh matang boleh menyebabkan kehilangan bayaran faedah. Benar ke palsu? Ni akaun simpanan tetap ni yang kena simpan ikut tempoh dia. Kalau main keluar ikut suka hati, apa jadi? Dia dapat tak faedah dia? Tak, dia tak dapat faedah dia akan kehilangan faedah dia. So kalau main keluar ikut suka hati kan, main keluar ikut sebelum tempoh matang, sepatutnya simpan kena setahun tapi keluar tak sampai setahun dah keluar. So dia boleh menyebabkan kehilangan bayaran faedah. So jawapannya adalah kat sini adalah benar. Boleh ke? Boleh. Okay, next. Yang ni pula, pemegang saham merupakan seorang daripada pemilik sebuah syarikat yang menerbitkan saham. Pemegang saham merupakan seorang daripada pemilik sebuah syarikat yang menerbitkan saham dan akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Ni pemegang saham ni daripada merupakan seorang daripada pemilik sebuah syarikat. Ni bukan saham yang ASB tu bukan ni bukan. Ni yang saham yang nak buat syarikat iBoba tu. So tadi kan, so benar ke palsu ni? Syarikat iBoba. Pemegang saham. Maksudnya kan kalau dia bagi duit apa tadi? Lagi banyak dia beli saham, contohnya dia beli saham 70,000 kan, dia bagi banyak 70,000. So dia akan, kalau syarikat iBoba ni untung, adakah pemegang saham ni untung juga? Faham ke tak ni? Tak faham? Untung juga. Ni pemegang, okey, kamu confuse yang ni yang mana ni? Yang nombor 3 ni. Yang nombor 3 ni bukan pemegang saham SB bukan. Ni pemegang saham ni yang pemilik sebuah syarikat tu. Contohnya syarikat apa tadi? Yang cikgu bagi tadi syarikat apa tadi? Syarikat iBoba. Boba. Yang syarikat
syarikat air boba tu. Okey, kalau syarikat air boba tu dia untung, adakah pemegang saham ni pun akan dapat share keuntungan dia? Tadi cikgu cakap apa? Dia dapat ke tak? Dapat. Dapat kan? Itulah maksud dia. Kalau syarikat air boba ni untung, so pemegang saham contohnya Ali ni pun dia dapatlah share keuntungan dia. Okey? Dalam bentuk keuntungan modal ataupun dividen. Dividen tu maksudnya duit lebihan lah. Okey? So Ali pun dapat juga. Okay, tapi kalau syarikat air boba ni rugi, pemegang saham ni pun rugi juga. Yelah sebab Ali ni dah laburkan duit dalam syarikat air boba ni. Siapa-siapa yang laburkan duit dalam syarikat air boba ni dipanggil sebagai pemegang saham. Sebab dia beli saham tu. Faham tak? Faham. Faham. Okay, itulah dia. Okay, next. So jawapannya apa kat sini? Benar. Okay. Sebab dia akan untung juga. Kalau syarikat air boba untung, Ali pun sebagai pemegang saham pun dia akan untung juga. Dapatlah duit lebih sikit. Okay, next. Pelaburan dalam aset seperti rumah, kedai dan tanah boleh memperolehi pulangan yang tinggi dalam tempoh yang singkat. Ya ke? Kalau orang tu beli 5-6 rumah, dia beli hari ni, lepas tu bulan esok dah dapat banyak pulangan dia. Allah, mana dia? Pasu. Yes, pasu Kalau beli hari ni, takkanlah bulan esok dah dapat pulangan yang tinggi, betul tak? Dia ambil masa So ini adalah pasu. Okay, selalunya orang yang beli rumah 5-6 rumah ni kalau nak dapat pulangan dia lepas 10 tahun. Contohnya kan dia beli rumah tahun ni harga dia 300,000 contohnya. Tahun depan mungkin 300,000 lagi. Nak tunggu naik 1 juta mungkin lagi 10 tahun. Lagi 10 tahun mungkin harga rumah tu daripada 300,000 dia boleh naik 1 juta. Lagi 10 tahun ataupun kalau tak 10 tahun pun lagi 20 tahun. So bukanlah kejap je nak dapat pulangan tu bukanlah dalam tempoh yang singkat, lama juga. Faham tak ini? Faham. Faham. Okey, ni last. Lepas tu dah habis Okey ni baca ni lah. Encik Wo merupakan seorang usahawan yang sering menggunakan cek dalam urusan perniagaannya. Ni akaun apa ni? Kalau main-main cek ni dalam perniagaan ni? Akaun semasa. Ya, akaun semasa. Okay, ni Cik Sarah seorang pekerja kilang, dia simpan gaji dia dalam akaun yang mudah diakses pada bila-bila masa. Tadi cikgu cakap kalau nak simpan gaji dalam mana? Ya, betul, akaun simpanan. Yang ni Encik Daud menyimpan bonus tahunannya sebanyak 30,000 di bank selama 5 tahun. Orang nak simpan 5 tahun tak nak keluar-keluar. Maksudnya, yes, akaun simpanan tetap. Senang je kan. Okey, ni soalan tak ada kira ni. Dia main fakta je. Okey, next. Apa benda ni jenis pelaburan. Okey. Dia kata Encik Farid menerima dividen sebanyak 6% daripada wang pelaburannya bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2020. Kan kita ada 3 jenis kan, jenis pelaburan. Ada yang saham, atau syarikat air boba, kan macam air boba tu kan. Tu saham lah. Yang satu apa? Amanah saham. Amanah saham tu kamu tak tahu pun syarikat apa, yang tahu akhir tahun dapat duit beranak kan. Lagi satu hartanah. So daripada ayat ni Encik Farid ni menerima dividen. Dividen tu maksudnya lebihan duit lah ya. Sebanyak 6% daripada wang pelaburannya bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Agak-agak ini apa? Dia laburkan duit dalam saham ke amanah saham? Amanah saham. Okey, kalau confuse kita pergi nombor 2. Okey, Encik Suresh menggunakan wang persaraannya untuk membeli sebuah kedai dan dia bercadang nak menjual kedai itu pada masa hadapan. Ni pelaburan apa ni nombor 2? Senang. Ya, ni hartanah. Ya, ni betul. Ni kalau nombor 3 ni apa? Cik Alice membelikan 2,500 unit share syarikat bakti yang bernilai RM40 se-share di Bursa Saham Kuala Lumpur. Ni syarikat bakti. Tadi cikgu bagi contoh syarikat apa? Syarikat air boba
Syarikat air boba. Okey, so apa beza 1 dengan 2 ni? Macam 2, okey, 1 dengan 2 pula. Apa beza 1 dengan 3 ni? Kalau macam 3, dia tahu kan nama syarikat tu apa? Syarikat bakti. Dia tahu. Tapi kalau ASB, amanah saham ni, ASB, yang kita tak tahu syarikat apa. Yang kita tahu simpan duit dalam ASB je. Tapi tak tahu dia letak duit kita tu labur dalam syarikat apa. Yang tahu akhir tahun dapat duit dividen kan. Dapat tahu duit tu beranak akhir tahun. So agak-agak kamu yang nombor 1 ni laburan apa? Saham ke amanah saham? Saham. Amanah saham. Yang nombor 3 pula apa? Saham ke amanah saham? Okay. Saham. Ya, yang nombor 3 ni saham. Saham. Sebabnya dia boleh tahu kan saham apa yang dia beli, iaitu syarikat bakti. Tak sure lah kan syarikat bakti ni buat apa, tapi ada nama syarikat lah, syarikat bakti. Dia beli 2,500 unit share. Maksudnya saham lah tu ya. Beli unit saham bernilai berapa ni? RM40. Satu share RM40. Kalau 2,500, kira sendirilah berapa dia dah beli kat saham syarikat bakti ni. Okey. Itu saham, pelaburan saham. Tapi kalau macam Encik Farid ni, dia tak tahu pun syarikat apa, duit dia pergi mana. Yang dia tahu dia letak kat SB, akhir tahun dia pergi check dekat SB berapa duit dividen dia. Kalau macam ni pelaburan apa ni? Amanah saham. Ya, amanah saham. Okey, amanah saham. Selalu orang ambil amanah saham lah ya. Sebab dia tak berapa pandai kan nak laburkan duit dia. So dia gunakan orang ASB tu untuk laburkan duit dia. Tapi dia tak tahu apa nama syarikat yang dia laburkan. Yang tahu akhir tahun dia pergi ke SB, dia check duit dia beranak dividen berapa. Tu amanah saham. Okey, itu sahaja kelas. Boleh? Boleh. Ya, setakat ni faham Kalau nak lebih detail, kamu try lah cari kat internet, Google pasal bank. Okey, tak apa ada yang mak ayah kerja bank ke? Boleh tanya mak ayah. Okey, itu saja. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Ya.